Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, semoga murid-murid sekalian semua sentiasa sihat dan berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, insya-Allah. Amin. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk. Kita dah masuk tajuk ni minggu lepas, tapi ustazah hanya berikan kerja. Jadi hari ini ustazah nak terangkanlah. Terangkan tajuk pelajaran yang kelima, iaitu istinja. Okey, jadi objektif hari ini ustazah nak murid-murid semua dapat menyebut pengertian dan hukum istinja. Okey, dapat menyatakan ataupun dapat mengetahui lah. Okey, yang kedua, dapat mengetahui peralatan-peralatan beristinja. Okey, yang ketiga, menyatakan cara beristinja menggunakan air dan alat lain. Okey. Di bawah ni boleh tengok lah. Ada dua gambar lah. Gambar di hadapan. Ni buku teks muka surat 34 ya. Okey. Ada gambar tisu dan juga seorang ibu yang sedang menukarkan lampin anaknya, bayinya. Mungkin bayinya baru habis membuang air. Okey. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan istinja? Okey, istinja adalah membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar. Okey, apa maksud kubul? Kubul adalah alat kemaluan dan alat kemaluan kita, iaitu tempat kita buang air kecil. Kubul dan dubur tempat kita buang air kecil dan tempat kita buang air besar. Itu adalah kubul dan dubur. Okay, jadi istinja ni adalah kita kena bersihkan selepas kita membuang air kecil ke, buang air besar ke. Kita tidak boleh biarkan sahaja sebab kita sudah besar. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena bersihkan sendiri. Lainlah kalau adik kita yang masih baby, lepas dia berak, siapa yang bersihkan? Ibu kita yang bersihkan di dalam pampersnya. Tapi kalau kita ni dah besar ni, dah tak ada dah. Bukan ibu ayah dah buat. Tapi kita sendiri. Okey. Apa hukumnya? Hukum beristinja ini adalah wajib. Wajib ya. Kalau kita tidak buat, berdosa. Okey. Kenapa? Sebab kita nak jaga kebersihan diri. Kalau kita kotor daripada ada najis, kita tak bolehlah menunaikan solat. Benda itu akan menghalang daripada solat kita. Solat kita tidak akan sah. Jadi, itu sebablah kita perlu bersihkan duduk, kubul dan dubur. Okey, tengok sini. Apa dia alat-alat istinja? Okay, ada 5 lah yang kamu nampak di hadapan ni. Yang pertama air. Air yang kita biasa guna, air mutlak, air yang bersih. Jangan air kotor, jangan air manis pula. Air minum tak boleh. Air yang bersih yang kita guna untuk mandi. Yang kedua adalah daun. Okey, daun ni daun daripada pokok-pokok. Yang besar lah. Yang kecil tak boleh. Ini sekiranya kita tiada air ataupun kita sedang membuang di satu kawasan yang memang tiada air. Contohnya di dalam hutan ke, kita kena ke hutan ke, tapi kita tiada air, kita boleh gunakan daun. Okey, seterusnya kita boleh gunakan kayu. Sama juga. Kalau tiada air, ada kayu saja, boleh kita gunakan kayu untuk membersihkan diri, membersihkan kubul dan dubur. Okey, seterusnya tisu. Ini tisu kita biasa gunakan di tandas. Di mana-mana tandas awam pun kita biasa tengok kan ada tisu. Jadi tisu ni adalah alat untuk kita beristinja. Okey, yang terakhir adalah batu. Batu pun kita boleh gunakan ya, seandainya tiada air
ataupun alat-alat yang lain. Masih sah dan masih boleh diterima untuk membersihkan kita punya kemaluan. Okey, jadi itulah. Itu adalah istinja. Yang ini kita akan teruskan pada pembelajaran seterusnya. Jadi, Ustazah harap murid-murid faham dan jelas tentang topik istinja ini. Sebab topik ini adalah topik yang sangat hampir dengan kehidupan kita. Jadi, kita kena tahu. Kita kena tahu macam mana nak bersihkan diri lepas kita membuang air. Kita kena tahulah benda tu. Okey. Jadi kalau ada yang tidak faham, kalau ada persoalan, boleh tanyalah Ustazah dekat Telegram, okey? InsyaAllah Ustazah akan jawab. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap semua murid faham. InsyaAllah itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.